Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang dihormati Tuan Nazir, yang dihormati pengurusi Surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu kembali dalam pengajian tafsir Al-Quranul Karim ataupun tadabbur Al-Quranul Karim dalam Suratul Anbiya. Dalam Suratul Anbiya juzuk yang ke-17, surah yang ke-21, ayat yang ke-61, ayat 61 dalam Suratul Anbiya. Seperti biasa, kita mulakan dengan bacaan Al-Quran Karim pada ayat yang kita akan tafsirkan ini. Semoga Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada ayat 61 dalam surah Al-Anbiya ini Allah telah berfirman, mereka berkata, iaitu mereka yang ini penganut agama Raja Namrud ataupun Raja Namrud sendiri berkata, ya, bawalah dia ke depan mata manusia khalayak ramai supaya mereka menyaksikan. Di antara yang berkata demikian itu ialah Raja Namrud sendiri, ya, raja di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dia memerintahkan supaya Nabi Ibrahim itu dibawa ke muka pengadilan. Jadi Nabi Ibrahim ini, ya, adalah merupakan merupakan seorang nabi yang pandai berhujah,
Jadi dia berdepan dengan Raja Namrud yang kononnya pandai berhujah. Jadi bila peristiwa ini berlaku, yang mana Nabi Ibrahim telah memberi alasan kepada Raja Namrud ataupun pengikut-pengikut Raja Namrud, yang mana dia tidak dapat menghadiri temasya yang diadakan oleh Raja Namrud tentang patung-patung berhala mereka, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, inni saqim, aku ini sakit perut katanya. Jadi pengikut-pengikut Raja Namrud kata, kalau kau sakit tak payahlah pergi. Jadi bila tak payah pergi, yang sebenarnya perkataan Nabi Ibrahim itu ada simbolik ataupun ada tauriah, istilah dalam bahasa Arab. Perkataannya zahir, nyata, terang, jelas yang mana dia sakit perut, tapi yang sebenar bukan sakit perut, sakit hati yang ada dalam perut. Inni saqim, itu kata perkataan Nabi Ibrahim itu. Jadi di antara yang berkata demikian, perkataan qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun itu, bawalah dia ke hadapan mata manusia, khalayak ramai, supaya mereka menyaksikan Nabi Ibrahim ni. Di antara yang berkata demikian ialah Raja Namrud. Dia memerintahkan supaya Nabi Ibrahim dibawa ke muka pengadilan untuk dibicarakan di hadapan khalayak ramai yang akan menyaksikan Nabi Ibrahim dengan tuduhan membinasakan berhala-berhala ataupun patung-patung berhala mereka. Jadi pada ayat 62 seterusnya Allah Ta'ala berfirman, qalu a anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim. Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, engkaukah yang telah melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahim AS dihadapkan khalayak ramai di muka pengadilan, mereka pun bertanya, adakah engkau, hai Ibrahim, yang membinasakan patung-patung ini yang kami sembah sebagai Tuhan sehingga pecah berkecai? Mereka memaksanya supaya mengakui kesalahan Ibrahim kononnya, dan menyangka tentulah Nabi Ibrahim tidak dapat membuat tipu helah pada masa itu kononnya. Tetapi alangkah terperanjatnya apabila dia menjawab, iaitu Nabi Ibrahim menjawab seperti pada ayat berikut. Nabi Ibrahim menjawab persoalan yang timbul di kalangan penganut penyembah patung berhala Raja Namrud itu. Nabi Ibrahim terus menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebab itu Nabi Ibrahim ni dikenali sebagai Ibrahimul Hujjah, Nabi Ibrahim yang pandai berdialog ataupun yang pandai berhujah. Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim itu sebagai seorang yang pandai berdialog, pandai berhujah. Sebab itu dalam masalah berhujah, berdialog, bermujadalah ataupun berdebat ini bukan semua orang boleh, kecuali orang-orang tertentu yang telah mungkin mempunyai kemahiran berdialog, mungkin dalam sesuatu perbahasan dan sebagainya, dia biasa berdialog, maka dia boleh. Tapi Nabi Ibrahim ni dia dah berdialog dah panjang masa dah dengan kaum dia sendiri, dia berdialog dengan bapa dia sendiri Azar yang membuat patung berhala. Bapa dia sendiri buat patung berhala, suruh Nabi Ibrahim jual. Lalu Nabi Ibrahim pun jual lah patung berhala itu sambil berkata, kalau patung kecil, nerakanya kecil, apinya kecil. Kalau patung besar, nerakanya lagi besar katanya. Jadi orang pun takut nak beli. Jadi bila tak laku dijual, dia pun tanya pada patung, patung kau dah makan ke belum? Dia berdialog dengan patung-patung yang dijualnya itu. Lama-lama tak ada cakap apa-apa. Lama-lama dia mengamuk, marah, pecah dengan patung tu. Bapaknya tanya, mana duit patung berhala? Mana ada duit patung berhala? Apa ditanya tak cakap pun, senyap aja, kata Nabi Ibrahim. Jadi dia berdialog. Jadi biasa dia dengan berhujah. Baik itu dalam ayat Quran ada sebut, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu melainkan dengan yang terbaik. Maknanya maknanya bersedia betul-betul dalam dialog ataupun bermujadalah dengan ahli kitab ini. Kalau tentang Nabi Ibrahim ni, maknanya Nabi bila ditanya kepada Nabi Ibrahim,
Qalu a anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, engkaukah yang telah melakukan perbuatan ini kepada tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya, terkejutlah kaumnya bila Nabi Ibrahim menjawab. Dia kata, sebaliknya yang melakukan perbuatan memecahkan patung berhala ini ialah yang paling besar daripada semua patung itu. Tanyakanlah mereka semuanya kalau pandai bertutur ataupun berkata. Jadi Nabi Ibrahim sungguh pintar membuat helah ataupun pandai berhujah, pandai berdebat, pandai berdialog, dan sangat tepat membuat jawapan yang berdasarkan alasan-alasan dan hujah-hujah yang akan menjerat, ya, menjerat lawannya, sehingga mereka terpinga-pinga, tercengang-cengang. Dia mengatakan yang membinasakannya ialah patung yang paling besar ini, yang mana dia murka kepada kamu. Mengapa kamu menyembahnya bersama dengan menyembah patung-patung yang kecil-kecil itu, padahal dia lebih besar daripada mereka. Itu hujah Nabi Ibrahim. Itu patung yang kamu sembah, yang kecil-kecil itu sembah apa? Yang besar tu marahlah dia, cemburulah dia. Jadi sebab itu dia mengamuk. Lepas tu dia yang memecahkannya, dia yang besar, dihujah Nabi Ibrahim. Lalu dihancurkannya lah yang kecil-kecil tu. Dia dah marah, yang kecil-kecil tu. Kemudian Nabi Ibrahim menyindir lagi, kalau kamu tidak percaya, kalau tak percaya, tanyalah kepada mereka sekiranya benar mereka boleh bercakap. Tanyalah yang besar tu, engkau yang percaya ke? Boleh tanya aku pula. Tanyalah yang besar tu. Dah tak boleh jawab, ya, senyap, terpinga-pinga, tercengang-cengang, ya, jadi bodoh dia nak menjawab. Kaum Namrud ni, dia tak boleh nak menjawab soalan Nabi Ibrahim tu. Difahamkan daripada kata-kata Nabi Ibrahim itu bahawa patung-patung tersebut tentu sahaja tidak pandai bercakap, tetapi dia pura-pura membohongkan kaumnya, padahal dialah yang telah melakukan perbuatan itu. Sedangkan perbuatan memecah patung berhala itu ialah Nabi Ibrahim sendiri, ketika pengikut-pengikut Raja Namrud itu pergi bertemasya, meninggalkan kampung halaman mereka. Dalam hubungan ini, dalam perkara ini, sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, Ibrahim tidak berbohong kecuali 3 kali sahaja dianggap sebagai berbohong. Patut Nabi tak boleh bohong, ya, Nabi kena cakap benar, sidik, amanah, tabligh, fatanah, kan. Iaitu ketika mengatakan inni saqim, saya sakit. Itu satu. Ketika Nabi Ibrahim berkata inni saqim, ya, saya sakit, dan kata Nabi Ibrahim lagi fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan ialah yang paling besar daripada semua ini. Maknanya yang patung yang besar itulah yang melakukan. Dah bohong lagi. Bohong lagi. Dianggap sebagai bohong, ya. Dan katanya mengenai isterinya Sarah, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuan aku, padahal isteri dia. Ada ketika macam itu, ada tiga tempat. Jadi penjelasan daripada hadis ini, manakala Nabi Ibrahim mengatakan saya sakit, sebenarnya perasaan atau hatinya itulah yang sakit apabila melihat kaumnya memuja-muja dan mendewa-dewakan bintang-bintang di langit. Itu Raja Namrud ni, keturunan dia ataupun pengikut-pengikut dia semuanya menyembah, ya, bintang-bintang di langit, dan mengatakan yang melakukan ialah yang paling besar. Itu yang pertama, ya. Dia kata inni sakim tu, saya sakit tu, sebenarnya perasaan Nabi Ibrahim tu sendiri, ya, ataupun hatinya sendiri itulah yang sakit apabila melihat kaumnya memuja bintang-bintang di langit. Dan juga Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukan iaitu yang memecahkan patung-patung yang kecil-kecil ini ialah yang paling besar daripada semua ini. Yang sebenarnya kata-kata itu dikaitkan dengan jika mereka pandai bercakap dengan tujuan sebagai mencela, mengutuk dan mencaci kepada kaumnya yang menyembah patung-patung dan berhala. Itu sebagai sindiran kepada kaumnya yang menyembah patung berhala. Cakap pun tak pandai, ya.
Dah lah tak makan. Mula-mula dia tanya, dah makan ke belum? Senyap aja. Tak dengar ke? Mula dah mula Nabi Ibrahim nak marah, nak mengamuk. Itu yang dipecahnya. Mula-mula tu, ya. Tentang dia mengatakan isterinya Sarah ini adalah saudara perempuan saya, sebenarnya dia memaksudkan saudara seagama dan sama-sama beriman, kerana Allah telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Itu, ya. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim. Maknanya dalam bahasa Arab, sastra Arab ini dikatakan tauriah. Pada zahirnya nyata, terang, jelas, tapi ada makna di sebalik itu. Ada makna lain. Iaitu, ya. Kesimpulannya, bahawasanya Nabi Ibrahim bukanlah bercakap yang merupakan percakapan yang bohong. Jadi daripada situ dapat dipaham bahawa Nabi ini tidak ada berbohong. Nabi ini bercakap benar, ya, betul. Cuma cara dia bercakap tu, dia tak ada menjurus terus, ya, tapi dia ada makna di sebalik itu. Jadi kita tak boleh merendah-rendahkan martabat dan kedudukan para rasul dan para anbiya, kerana mereka ini bersifat manusia yang tidak mencacat cela dia sebagai nabi, ya. Sebab itu macam Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu bukan dia makan dengan kehendak hatinya, tetapi dia telah diprovokasi ataupun telah dipedaya oleh iblis, ya. Dipedayakan oleh iblis. Siap bersumpah pula tu. Bila dia bersumpah, iblis bersumpah, wallahi billahi tallahi. Jadi Nabi Adam pun terpesona dengan sumpah tu. Dia kata, tak pernah aku dengar orang bersumpah. Jadi kalau begitu benarlah perkataan iblis ni. Lalu dia makan buah khuldi. Jadi bukan dengan keazaman. Lagi satu, dia berdoa terus pada Allah Ta'ala dengan doa yang biasa kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua Nabi-Nabi ada mempunyai doa dia yang hebat. Nabi Adam ada doa Rabbana zalamna. Nabi Ibrahim pun ada doa dia, ya. Ada doa dia, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil tu doa Nabi Ibrahim tu. Apabila dia dilastik. Dilastik tu bukan dicampak, pasal terlampau panas bahang api Namrud tu menyebabkan dia dilastik ke dalam api Namrud, ya. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dengan api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau ya sejuk yang sejahtera, bardan wa salaman ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim. Hadirat yang dirahmati sekalian, Allah Ta'ala telah berfirman, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka kembali mereka, ya, menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim. Jadi setelah mendengar kata-kata Nabi Ibrahim yang merupakan sebagai hujah, dialog yang kuat dan sangat menusuk ke dalam hati orang-orang yang menyembah patung berhala itu, sehingga mereka pun terpinga-pinga dan tertanya-tanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, faraja'u ila anfusihim. Maka kembali mereka, ya, menyoal ataupun menanya diri mereka sendiri. Timbul pertanyaan dalam diri, ya, mungkin pertanyaan, betul juga perkataan Nabi Ibrahim ni. Jadi dia dah jadi terpinga-pinga, tercengang-cengang, tercangak-cangak, ya. Jadi dia kata, betul juga cakap Nabi Ibrahim ni. Macam itu. Mereka berasa sangat malu. Mereka merasai malu apabila mendengar hujah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, kerana mereka tahu dan mereka menyedari bahawa berhala yang tidak dapat menolak bahaya atau atas diri mereka sendiri. Patung sendiri tak dapat membela dirinya sendiri. Apalagi untuk menolak bahaya yang akan menimpa kepada orang lain, adalah mustahil berhala itu dapat menolaknya. Dahlah kemunafaatan tak dapat diberi oleh patung-patung berhala itu. Kemudian kemudaratan pula tak dapat menolak kemudaratan. Jadi bagaimanakah berhala itu layak dijadikan Tuhan untuk disembah? Itu hujah yang maknanya dialog yang timbul dalam diri mereka itu, penganut-penganut ataupun perkataan yang timbul dalam diri mereka itu, ya. Diri mereka itu berkata dalam diri itu,
Pasal apa? Fitrah semula jadi manusia, dia asal usulnya memang hendak menyembah. Kalau ditakdirkan tidak diajar kepada manusia itu bagaimana untuk beribadat dan menyembah Allah Ta'ala, nescaya mereka itu akan menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu fitrah semula jadi manusia akan tercari-cari siapakah yang patut dihargai, patut disembah. Jadi sebab itulah berlakunya penyembahan ya patung berhala ini, puncanya kerana mereka itu tercari-cari siapakah Tuhan yang sebenarnya. Jadi bila didatangkan Nabi dan Rasul membimbing mereka untuk ya menyembah Allah SWT, barulah perjalanan penyembahan itu betul mengikut jalan yang lurus. Sebab itu kita berdoa supaya kita diberi oleh Allah Ta'ala jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian mereka mengatakan seperti yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, ayat 64 ini, lalu mereka berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim. Maksudnya mereka telah mencela antara satu sama lain, kutuk mengutuk, cela mencela di antara mereka sendiri. Di kalangan penganut penyembah patung berhala di zaman Nabi Ibrahim itu, dia mengutuk, cela mencela antara satu sama lain. Kamu memang salah dan kamu menganiaya diri sendiri disebabkan menyembah benda yang benda yang tidak boleh bercakap. Perbuatan itu menunjukkan suatu kebodohan yang tak patut kamu lakukan. Jadi dia dah bertelagah lah. Ya, kutuk mengutuk dengan sebab hujah Ibrahim tu begitu mantap, padu, ya, menyebabkan mereka terus percaya. Jadi menjadikan mereka berkata-kata di dalam hati mereka. Kemudian Allah berfirman lagi pada ayat 65, summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian terlungkuplah kepala mereka kembali menjadi kufur, engkar, derhaka. Sesungguhnya engkau sudah pun tahu bahawa mereka tidak pandai bercakap. Pada ayat yang berbunyi summa nukisu ala ru'usihim pada ayat 65 ni, ya, kemudian terlangkuplah kepada mereka, terlangkuplah kepada mereka kembali menjadi kufur. Kata setengah para mufassirin, Allah telah mentakdirkan kepada mereka untuk menuturkan kata-kata yang telah mereka lafazkan mula-mula dahulu, iaitu sesungguhnya kamu orang-orang yang zalim, yang bermakna mereka telah mengakui diri mereka adalah zalim dan bersalah. Mereka yang menyembah patung berhala itu merasai kesalahan. Perbuatan mereka itu menyembah tu, mereka rasa mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka juga menyedari tentang kecelakaan mereka disebabkan menyembah berhala itu. Tetapi pada dasarnya mereka memang akan berkeadaan celaka. Lalu mereka pun kembali menjadi kufur semula, kufur, engkar, derhaka semula, yang dilambangkan dalam ayat ini, yang diperkenalkan di dalam ayat ini, bahawa kepala mereka telah terlungkup ke bawah. Itu sindiran tu, bahasa sindiran, ya, simbolik, yang bererti mereka tidak mahu, yang mana mereka itu tidak mahu sedar diri mereka sendiri, bahkan akan terus berkeadaan kufur, engkar, derhaka seperti yang mula-mula tu. Jadi bila Nabi Ibrahim berhujah, mereka rasa timbul rasa kesedaran. Tapi sebaliknya bila dah lama-lama dia tetap tunduk dengan apa yang digoda oleh syaitan, iblis. Itu sebab itu dalam Yasin kita baca kan, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Walaqad adalla minkum, telah menyesatkan oleh iblis, jibillan, satu generasi, jibillan katsiran, satu generasi yang banyak. Boleh jibillan katsiran, generasi yang banyak. Generasi kaum Lot, generasi ya pengikut-pengikut penyembah-penyembah patung berhala di zaman silam, seperti ya kaum Ad, kaum Bani Israel, kaum Namrud, ya, termasuklah semua ni. Kepala mereka telah terlungkup ke bawah,
yang bererti mereka tidak mahu sedar, bahkan akan terus berkeadaan kufur, engkar, derhaka seperti di peringkat awal. Maknanya kedegilan mereka, ya, mereka sombong, tidak mahu menerima kebenaran. Tidak mahu menerima kebenaran ni Allah sindir dengan perkataan kepala mereka telah terlungkup ke bawah, macam itu, telah tersungkur ke bawah. Itu ibaratnya. Lalu mereka pun berkata kepada Nabi Ibrahim yang menentangnya, laqad alimta ma haula'i yantiqun, bukankah engkau sudah tahu ya Ibrahim bahawa berhala-berhala itu memang tidak pandai bercakap? Mengapa pula kamu disuruh menanyakan siapa yang membinasakan mereka? Jadi mereka pulangkan balik hujah mereka dengan mengatakan, engkau pun dah tahu dah berhala tu tak boleh bercakap. Dia kata begitu. Ya, siapa yang membinasakan mereka? Kau tanya buat apa? Pasal kau dah tahu dah patung berhala tu memang tak boleh bercakap. Nabi Ibrahim senang aja, kalau tak boleh bercakap yang kau sembah buat apa? Macam itu. Itu hujah Ibrahim. Bila hujah Ibrahim ni, dia hujah orang kata apa, KO langsung, tak boleh nak jawab dah. Ya, itu sebab dia ada perasaan, ya, kalau begitu dia menzalimi diri mereka sendiri. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Berkata Nabi Ibrahim, patutkah kamu menyembah selain Allah, iaitu benda-benda yang tidak memberi guna sedikit jua dan tidak dapat mendatangkan bahaya kepada kamu? Ini ayat di antara ayat-ayat yang mendidik kita supaya jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dajjal, pengaruh-pengaruh yang boleh membawa, ya, membawa kepada kelalaian macam itu. Setelah jelas keadaan mereka sudah mahu mengakui kesalahan diri sendiri, bahawa berhala tidak ada gunanya dan mereka sembah itu pun tidak mendatangkan faedah, lalu Nabi Ibrahim mencela dan mencaci perbuatan mereka itu, iaitu tidaklah patut bagi kamu sebagai orang yang berakal fikiran melakukan perbuatan dengan menyembah kepada sesuatu benda yang sedikit pun tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya. Itu Nabi Ibrahim jelaskan, bagi menjelaskan jangan ada timbul lagi kekeliruan, jangan lagi tidak yakin-yakin. Sebab itu dalam akidah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita kena yakin 100%, ya, tentang keimanan, percaya 100% tentang rukun iman. Al-jazmu muwafiqun lil haq an dalil, i'tiqad yang jazam, yang putus, muwafiqun lil haq, bersesuaian dengan kebenaran melalui Quran dan hadis, ya, an dalil, serta dapat menegakkan hujah dan dalil. Itu kita punya apa, takrif keimanan tu, ya, i'tiqad yang jazam, yang putus. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi fa afala taqilun. Uffin tu ada dalam ayat yang lain, ya. Dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jadi di sini pun ada perkataan dalam ayat 67 ni, uffin lakum. Kalau kita terjemah bunyinya begini, cih, macam itu. Kamu ini dan berhala yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu berakal? Itu. Ini celaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim kepada penyembah-penyembah patung berhala di zamannya, iaitu Raja Namrud, pengikut-pengikut Raja Namrud itu. Kemudian Nabi Ibrahim AS mengeji, mengutuk dengan katanya, cih, alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan. Begitu juga berhala yang kamu sembah selain Allah itu. Sebab itu kalau orang tanya kenapa api neraka lebih panas daripada api yang ada di dunia ni, 69, dia semua 70 ganda kepanasan. Kenapa jadi sampai 70? Satu tu keluarkan daripada 70 jadi 69. Jadi ada 69 kepanasan yang lebih dahsyat daripada api yang ada di dunia ini. Sebabnya kerana bahan pembakarnya, bahan pembakar api neraka itu ialah manusia-manusia yang kufur, engkar, derhaka, dan patung-patung berhala yang mereka sembah. Tak pasal-pasal batu yang dibuat, yang ditempa, tiba-tiba disembah.
jadi bahan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu ada ulama, bila ada ulama menanyakan, ada orang bertanyalah kepada ulama, dia kata apa punca api neraka itu sampai 69 kali ganda kepanasan jika dibandingkan dengan api yang ada di dunia ni. Maka jawabnya itulah bahan pembakarnya. Bahan pembakar neraka itu sendiri terdiri daripada manusia-manusia yang menyembah patung berhala, dan ya, patung berhala itu sendiri, batu-batu batan ataupun kayu kayan yang dibuat sebagai patung itu akan menjadi bahan pembakarnya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim AS mengeji dengan katanya, "Cih, alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan. Begitu juga berhala yang kamu sembah selain Allah itu. Tidakkah kamu terfikir bahawa kamu dalam kesesatan dan kekufuran? Tak ada yang melakukannya hanyalah orang yang jahil." Jahil apa maknanya? Bodoh, ya, Kita ni kadang-kadang jahil cakap tak marah, dah jahil sungguh lagi. Hang ni jahil sungguh, tak marah. Cuba cakap, hang ni bodoh, siap kau. Tu bahasa Arab ni, keistimewaan bahasa Arab ni tu dia, ya. Dia begitu dalam pengertiannya, ya. Tak ada yang melakukan hanyalah orang yang jahil dan buruk perangai. Buruk perangai perilaku ataupun tabiat perangai sikap. Itu punca dia. Buruk kelakuan dan berpunca daripada kejahilan, bodoh, tak reti, tak belajar. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu mudah terpengaruh dengan apa benda-benda yang boleh melalaikan, ya. Kalau kita betul faham, tahu bahawa dunia ni penuh dengan tipu daya, ya. Dunia, ya, apa ni, fattaqud dunya fattaqun nisa, ya. Ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia ini mempersonakan lagi menghijau. Fattaqud dunya fattaqun nisa, takutlah kamu kepada Allah Taala tentang dunia kamu, dan takutlah kamu tentang wanita-wanita kamu, ya. Padahal kamu adalah orang yang sudah cukup dewasa. Itu huraian bagi ayat ni, ayat 67 ni. Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya, padahal kamu adalah orang yang sudah cukup dewasa, mempunyai kematangan pemikiran, berusia lanjut. Panjang pula, usia panjang lanjut, banyak pengalaman tentang pahit maung, pahit manis kehidupan. Takkan itu pun tak tahu? Itu seolah-olah macam itulah. Itu pun tak tahu. Dalam bahasa kita lah, kan, bahasa kita, itu pun tak tahu. Harap badan aja besar, macam tu. Seolah-olah macam itulah. Pemikiran tak boleh nak fikir benda-benda macam tu, kan. Tidaklah patut sekali-kali kamu berterusan di dalam kesesatan. Patutnya janganlah terus berterusan dalam kesesatan. Bahkan diharapkan hendaknya kamu menjadi orang-orang yang sioman, matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran, yang akan kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan yang benar, lurus, yang menjadikan orang yang luas pandangan. Luas pandangan, macam itu. Bukankah kamu ada mempunyai akal yang dapat dipergunakan? Itu belum lagi ditambah. Bukankah kamu diberi persediaan untuk beribadat pada Allah Ta'ala, rokok, sujud, boleh. Untuk berfikir, bukankah kamu ada mempunyai akal yang dapat dipergunakan untuk berfikir bahawa patung-patung itu tidak patut disembah? Apa lagi lah bila Nabi Ibrahim berhujah macam itu, lagi banyak cakap Nabi Ibrahim. Dia pun mulalah marah. Bila marah dia kata apa? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Lalu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, bakarlah dia Ibrahim, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu kalau kamu mahu melakukannya. Tolong. Oleh kerana mereka tidak ada mempunyai hujah yang kuat, bila dia dah kalah, dia dah tak boleh nak berdialog lagi dengan Nabi Ibrahim, bahkan tidak pula mempunyai keupayaan untuk melawan hujah-hujah yang didatangkan oleh Nabi Ibrahim itu. Lalu mereka hanya menunjukkan kekasaran, dan kekasaran mereka, kekerasan mereka ataupun ya kekasaran mereka. Mulalah tunjuk kasar, mulalah tunjuk apa ni, marah dia, bengang dia ke apa, tunjuklah pada Nabi Ibrahim. Sebab hanya itulah satu-satunya yang dapat mereka lakukan
Lalu mereka berkata, bakarlah dia Nabi Ibrahim, dan tolonglah Tuhan berhala kamu kalau kamu mahu melakukannya. Bakar Ibrahim, campak Ibrahim dalam api, unggun api yang menjulang-julang itu. Kalau tidak suka Tuhan kamu dihinakan orang, itu hujah mereka. Hujah mereka, kalau tidak suka Tuhan kamu dihina orang, hendaklah kamu menolongnya dan jalan membakar jalan membakar sahaja akan Ibrahim itu, dengan jalan membakar Nabi Ibrahim itu, sebab dialah orang yang telah mencaci, memaki Hamun, mencela. Kalau mahu melakukannya, kalau kamu mahu melakukannya, ya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan, telah menceritakan bahawa yang berkata demikian itu ialah seorang bangsa Akrat yang bernama Hizan. Punya bukan Raja Namrud yang cakap. Punya ada penduduk di situ namanya Hizan, daripada puak Akrat. Lalu Allah timpakan bencana ke atasnya, iaitu dia telah ditelan oleh bumi. Bila dia cakap aja macam itu, padahal yang cakap tu bukan Raja Namrud. Satu orang penduduk di kalangan Raja Namrud itu berkata, terus bila dia berkata begitu, harrikuhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin tu, terus Allah Ta'ala suruh bumi ditelan dek bumi, ya, yang bernama Hizan ini. Setengah pendapat pula mengatakan yang menyuruh bakar akan Nabi Ibrahim itu ialah Namrud bin Kan'an bin Sanjarib bin Namrud bin Mausi bin Ham bin Nuh, raja negeri Khutai, raja negeri Khutai. Kalau ikut ni keturunan anak cucu cicit Nabi Nuh jugalah, ya. Mengikut kisahnya. Sebab itu dakwah berlaku daripada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Adam tak ada penyembahan patung berhala, tak ada berlaku, ya. Dia cuma di ujung-ujung akhir zaman pemerintahan ataupun zaman Nabi Nuh tu, zaman Nabi Adam baru mula nak menyembah patung berhala, ya. Padahal di zaman Nabi Adam tidak ada penyelewengan agama, tak ada. Mereka tetap berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Allah Ta'ala kepada Nabi yang mula-mula sekali, Nabi Adam, sampailah pada hari ini, iaitu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam, termasuklah agama yang dianuti oleh Nabi Adam dan anak-anak Nabi Adam sendiri, keturunan dia. Cuma berlaku pembunuhan antara Qabil dengan Habil itu berpunca daripada itu sikap manusia biasa, fitrah semula jadi manusia yang ada nafsu, ya. Maka timbullah pergaduhan, perkelahian itu, tapi masih berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Tapi bila satu generasi kepada satu generasi, maka ada yang mendewa-dewakan di kalangan mereka itu orang-orang yang alim, kemudian mereka mencipta gambar-gambar, kemudian terus membuat lembaga beberapa tahun selepas itu, beribu-ribu tahun selepas itu, maka datanglah iblis mengatakan, inilah yang disembah oleh datuk nenek kamu. Itu timbul patung Lata, Uzza, Manat, Ya'uqa wa Nasra. Itu nama-nama patung Lata, Uzza, Manat, Ya'uqa wa Nasra. Sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, ya, ada lagi patung. Sebab itu dipahamkan bahawa 300 tahun sebelum Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul di Makkahul Mukarramah, patung berhala sudah bertapak di Mekah pada masa itu. Di zaman Nabi pun, lahir-lahir Nabi aja dah 360 patung berhala ada di persekitaran, ya, di persekitaran Kaabah itu, ya. Mengikut kisahnya, setelah Namrud bersama rakyatnya sepakat hendak membakar Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim dikurung. Mereka kumpulkan kayu api sebanyak-banyaknya lalu dibakar. Setelah menyala, bahangnya terlalu panas hinggakan burung yang sedang terbang pun terbakar. Hebatnya bakaran api nak dibakar Nabi Ibrahim tu, ya.
Demikianlah berlakunya selama 7 hari. 7 hari menghidupkan api, ya, menyalakan api itu 7 hari, sedangkan mereka tidak tahu bagaimana cara hendak melemparkan Nabi Ibrahim itu ke dalam api. Burung terbang boleh terbakar, ya, terbang jarak mana pun akan terbakar. Adalah dikatakan bahawa iblis telah datang mengajarkan kepada mereka supaya membuat manjanik. Itu lastik, kita panggil lastik lah, ataupun manjanik dalam bahasa Arab, iaitu sejenis alat pelontar untuk melontar Ibrahim ke dalam api yang menjulang tadi, ya. Selama 7 hari api itu menyala, ya. Di dalam manjanik ataupun lastik tadi, itulah Nabi Ibrahim diletakkan. Setelah dia diikat, lalu dilemparkan ke dalam unggun api dengan, ya, dengan perantaraan manjanik tersebut, dengan perantaraan lastik tadi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami, yakni Allah, bertitah ataupun memerintahkan, hai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan selamat atas Ibrahim. Apabila mereka telah menyalakan api dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya, lalu Allah bertitah dengan memerintahkan supaya api itu berkeadaan dingin, sejuk, iaitu, ya, tetapi tidak pula sejuknya itu mendatangkan mudarat ataupun menyusahkan ataupun menyakiti tubuh badan Nabi Ibrahim, bahkan mendatangkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Tak ada menjadikan sejuk yang menjadikan menyusahkan Nabi Ibrahim, ataupun sejuk, istilah kita sejuk menggelatuk tu kan, tak ada sejuk yang menyakiti Nabi Ibrahim, ya. Adalah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, lamma ulqiya Ibrahimu fin nari qala Allahumma innaka fis samai wahidun wa ana fil ardi wahidun a'buduka. Apabila Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ya, apabila Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam api, ya, maka dia pun berdoa. Ini doa Nabi Ibrahim juga, ya. Ya Allah, sesungguhnya engkau berada di langit, ya, seorang diri. Allahumma innaka fis samai wahidun. Ya Allah, sesungguhnya engkau berada di langit, seorang diri. Terjemah bagi fahamlah, seorang diri. Sedangkan Allah bukan Tuhan, kan. Tapi dia kata, maknanya Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya engkau berada di langit dengan zatmu, dengan zatmu, ya, sendiri, dan saya berada di bumi seorang diri yang menyembah engkau. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Ya Allah, sesungguhnya engkau berada di langit bersendirian dan saya berada di bumi, ya, menyembah engkau. Itu saja perkataan Nabi Ibrahim, tanda penyerahan. Ini dalil menunjukkan bahawa doa-doa Nabi-Nabi ni, dia kadang, ya, dia tak ada terus menjurus memohon, dia tak ada. Dia minta, ada perkataan tu ada macam sindiran lah, kinayah, ya. Dia tak ada terus direct. Macam kita kalau sakit perut, ya Allah sakitnya perut, macam tu. Kalau pening kepala, ya Allah peningnya kepala, ya Allah. Dia macam tu, sembuhkanlah daripada penyakit aku ni. Tak ada. Macam Nabi Ibrahim, dia dicampak, dia kata apa? Ya Allah, sesungguhnya engkau berada di langit seorang bersendirian dan saya berada di bumi, ya, bersendirian yang menyembah engkau. Itu saja cakapnya. Jadi di sebalik perkataan tu Allah faham, Allah tahu, ya, bahawa Nabi Ibrahim ni sedang munajat. Kita ni kadang-kadang begitulah dalam permohonan pada Allah Ta'ala tu, kadang-kadang kita minta terus, kadang-kadang, ya. Tapi dia sebenarnya ada adab Nabi ni. Dia ada beradab. Peradaban dia begitu tinggi sekali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak ada terus menjurut, ya. Jadi dia tak ada menjelaskan begitu, tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui, ya, untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan. Wa aradu bi kaidan faj'alnahumul akhsarin, dan mereka hendak memperdayakannya
lalu kami jadikan mereka orang-orang yang sangat merugikan. Mereka telah membuat tipu daya kepada Ibrahim untuk mencelakakan Nabi Ibrahim, tetapi kami, yakni Allah SWT, jadikan mereka orang-orang yang merugikan dan orang yang sengsara sebab mereka berusaha hendak memadamkan cahaya kebenaran. Liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan cahayanya di muka bumi, sedangkan mereka itu orang yang kufur, engkar, derhaka, hendak memadamkan cahaya Allah di muka bumi. Jadi Allah Ta'ala bela Nabi Ibrahim, ya. Jadi tetapi kami, yakni Allah, jadikan mereka orang-orang yang merugikan dan sengsara sebab mereka berusaha hendak memadamkan cahaya kebenaran dengan perkataan dan perbuatan mereka, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Dalam tafsir Al-Khazin disebutkan, ini ada satu tafsir yang masyhur namanya tafsir Al-Khazin, bahawa Allah telah mengutuskan kepada Namrud dan rakyatnya akan sejenis nyamuk yang menggigit daging mereka, menghisap darah mereka dan masuk ke dalam otak mereka, darah tadi, lalu membinasakan mereka dengan seekor nyamuk saja. Bila disengat dia nyamuk, terus na'udzubillah min zalik, ya, membinasakan mereka. Inilah salah satu bukti bahawa Nabi Ibrahim dalam kebenaran dan mereka pula berada di dalam kebatilan yang layak mendapat siksaan yang pedih. Wa najjaynah wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami telah menyelamatkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut ke negeri yang telah kami berkati di dalamnya untuk penduduk alam. Penduduk alam, ya. Ini ayat 71 dah tuan-tuan, ya. Setelah Allah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada terbakar di dalam unggun api yang dinyalakan oleh Raja Namrud dan rakyatnya untuk menyiksanya, maka tibalah masanya disusuli pula di sini ayat 71 dengan menyebutkan pula tentang kesempurnaan nikmat Allah, iaitu Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut, anak saudara Nabi Ibrahim. Kedua-duanya telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala supaya berpindah, ya, ke negeri Syam, persekitaran Laut Mediterranean, sebuah negeri yang diberkati oleh Allah, disebabkan banyaknya kebaikan yang dilempahkan oleh Allah Ta'ala di sana, di negeri Syam. Di negeri Syam itulah para nabi yang paling banyak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dan dari sanalah juga pengajaran-pengajaran agama Allah yang mereka bawa tersiar, tersebar di merata-rata muka bumi ini, berpunca daripada negara Syam, macam itu. Ini penjelasan, ya. Ayat 71 menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim Allah selamatkan beserta Nabi Lut, ya, selamat daripada malapetaka dan balak bencana. Negeri Syam yang meliputi sekarang ini akan negeri-negeri seperti Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Itu negara-negara yang pintu langitnya sentiasa terbuka, ya. Itu dia. Allah Ta'ala berkatkan negara Syam ini, ya. Sebab itu Allah yang Tok Guru saya kata, persekitaran Laut Mediterranean itu tanahnya amat subur dan makmur kerana banyak, ya, ditumbuhi oleh pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan, ya, biji-bijian, di mana terdapat pula banyak sungai yang mengalir di sana. Maknanya negara yang penuh dengan strategi, ya, sehingga terkenal kemakmurannya dalam segi keagamaannya. Anak-anak masih kecil menghafal Quran, dan kesuburannya dari segi keduniaan, itu di persekitaran Laut Mediterranean itu, seperti Jordan, Lebanon, ya, Palestin. Palestin itu terkenal tudiru labanan wa asala, mengalirnya susu dan mengalirnya gula lebah atau madu.
Maknanya negerinya subur lah. Itu yang katakan berkat. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi Ibrahim telah meninggalkan negeri tempat tumpah darahnya bernama Khutai tadi ke negeri Iraq bersama anak saudaranya Nabi Lut dan juga isterinya Sarah untuk melarikan diri membawa agama Allah supaya dapat mengamalkan agama Allah dengan bebas lagi aman damai. Lalu mereka singgah di sebuah tempat bernama Harran dan tinggal di sana beberapa lama mengikut yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka keluar dari sana pergi pula ke negeri Mesir, lalu kembali pula ke negeri Syam dan akhirnya tinggal di negeri Palestin. Nabi Lut ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di negeri Mutafiqah yang juga bernama Sadom. Itu Sadom. Kaum Nabi Lut tu ditenggelamkan dengan sebab perbuatan lesbian ataupun homoseksual, menyebabkan peristiwa Nabi Lut itu kampung Sodom tu diterbalikkan oleh malaikat Jibril, angkat kaum Sodom tu sampai ke atas langit. Ayam berkokok didengar oleh malaikat di atas langit, kemudian dipusing ke bawah, diterapkan balik semula. Bila dah diterap terus ditepis masuk ke dalam bumi. Itu yang jadi laut mati tu. Laut mati itu ialah Sodom, kampung Nabi Lut. Kira-kira sejauh perjalanan 1 hari 1 malam dari tempatnya. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang lain sebagaimana yang dijelaskannya pada ayat-ayat berikut, insya-Allah maknanya selepas daripada diceritakan betapa kezaliman ataupun betapa berlakunya penghinaan terhadap Nabi Ibrahim, maka Allah Taala ceritakan khabar gembira kepada beberapa nabi-nabi hasil daripada keturunan Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Bila kita sampai pada ayat 72 dan 73 ni, Allah telah berfirman, dan kami kurniakan kepadanya anak bernama Ishak. Ini dah mulalah Allah Ta'ala nak menceritakan betapa banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada keturunan para anbiya. Dan kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim AS anak bernama Ishak dan cucu bernama Yaqub sebagai tambahan, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang baik-baik belaka. Dan kami jadikan mereka iman-iman, dan kami jadikan mereka itu imam-imam, orang-orang yang menjadi sebagai ikutan, contoh tauladan, yang memberi petunjuk hidayat daripada Allah Ta'ala dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka supaya berbuat kebajikan. Ini kebajikan-kebajikan yang kita buat, sedekah khairat, buat kebajikan, amal soleh, sedekah khairat ataupun ibadat semayang, puasa, zakat, haji, semua itu adalah dengan keizinan Allah sebenarnya. Dengan izin Allah kita dapat hadir dalam majlis ilmu, dengan izin Allah Ta'ala kita dapat iktikaf, dengan izin Allah Ta'ala kita dapat beramal ibadat, dengan izin Allah Ta'ala dapat kita mendengar kuliah subuh macam ini. Ini semua dengan izin Allah semua. Kalau Allah Ta'ala tak izin tak jadi. Dan kami telah jadikan mereka imam-imam, orang-orang ikutan yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka supaya berbuat kebajikan. Allah ilhamkan, Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita untuk berbuat kebajikan, sedekah khairat, buat kebajikan, amal soleh, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Adalah mereka itu menyembah kami. Wa kanu lana abidin, jadilah mereka itu orang yang menyembah kami. Inilah qadar yang dapat saya sampaikan pada pagi ini daripada dalil-dalil Al-Quranul Karim berdasarkan suratul Anbiya. Mudah-mudahan jadi bahan renungan kita bersama. Mohon ampun dan maaf jika terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda.
واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا ذا خاصة عن بلاد المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.